Mana dia punya ni tak? Sekejap saya buka sekali buttonnya sekali lagi. Okey. Siap. Tak lagi. Apa yang pertama tadi? Sekarang kita tengok dekat goods kita masih lagi kat goods. Bawah goods ni ada apa? Kita tak bincang pasal services lagi Kita masih bincang dekat goods. Tadi yang pertama apa saya cakap? Apa? Primary goods. Primary goods. Yang kedua apa saya cakap? Semi goods. Semi manufactured. Alamak salah itu. Yang terakhir apa? Final. Manufactured goods. Okay, primary bagi satu contoh. Padi. Lagi? Animals like cow apa semua tu lah kan. Okay, fish. Okay. Okay, semi manufactured goods bagi satu contoh. Beberapa contoh tak apa. Tepung. Ya betul. Kalau tepung ataupun kita putih panggil apa? Lah. Okay, kalau tepung dekat sini dia primary goods apa? Wheat lah kan, asalnya dia wheat, dia gandum. Tapi kalau gandum tak boleh buat apa lagi. Tapi kalau wheat itu telah bertukar menjadi tepung gandum, dia dah jadi separuh siap lah. Tapi tepung aja pun tak boleh buat apa lagi kan. Tepung kita kena proses lagi barulah dia jadi contohnya kek, dia jadi roti dan sebagainya. So manufactured goods adalah barang yang siap yang boleh digunakan oleh consumer. Contohnya macam saya cakap tadi lah, bread, kek kan kalau daripada tepung dan sebagainya. Okay, manufactured goods ni sebenarnya pula terbahagi kepada dua. Yang pertama kita panggil dia apa? Apa maksud consumers good? Customer lah. Consumer tu maksudnya apa? Selain pada kata tadi customer pelanggan. Consumer apa maksud dia? Lebih kurang macam pelanggan tapi lebih ke dari sudut bahasa literally consumer maksudnya pengguna lah. Pengguna. Consumer pengguna. Pengguna tu adalah pelanggan jugalah, lebih kurang lah kan pelanggan. Okay, capital.
Okay, kalau manufactured goods ni terbahagi kepada dua. Satu consumers good, satu lagi capital. Consumers good ni maksudnya apa tau? Alamak. Ni silap capital tak ada S tau. Tapi dah tak boleh nak padam. Nak padam. Okay, consumer goods ni adalah, saya tulis dalam bahasa Melayunya kat bawah ni, barang pengguna. Barang pengguna. Maksudnya yang digunakan oleh pengguna biasa macam saya dan awak. Macam ibu-ibu, mak-mak yang kita gunakan dekat kat rumah ni. Capital's good. Apa maksud capital? Tak ada S tau, capital. Capital apa maksudnya capital? Awak ada belajar account kan? Capital maksud apa? Barang stok. Stok mentah. Stok ataupun yelah stok kan. Stok. Capital ni adalah stok ataupun yang kita jadikan kita punya modal, betul tak? Capital ni modal lah, modal. Modal kalau dalam bisnes, capital adalah modal yang kita gunakan untuk buat bisnes kita, betul tak? Betul. Yang nak buat bisnes mesti kena ada modal kan. So, consumers good adalah barang-barang yang digunakan oleh orang yang bukan peniaga. Macam awak dengan saya. Saya bukan businessman kan. Maksudnya saya ada waktu saya jadi consumer, ada waktu saya jadi ini juga. Contohnya macam mak-mak suri rumah yang beli tepung. Yang beli tepung gandum macam saya cakap tadi. So dia beli tepung gandum, dia beli ini kan. Dia beli tepung gandum, dia beli ini kerana dia adalah consumers. Capital goods ni adalah syarikat-syarikat, company-company yang beli barang-barang ini kerana dia bukan nak guna untuk keperluan diri dia, bukan dia nak buat kek untuk anak dia, untuk nak makan apa semua, tapi untuk dia proses jadi barang lain pula untuk dia jual. Maksudnya dia beli itu sebagai itu adalah dia punya modal untuk dia hasilkan barang-barang yang lain. Faham tak maksudnya? Faham kan? Kejap apa yang ayat dia nak tulis. Ni untuk industri lah ataupun untuk orang yang nak hasilkan barang. Okay, contoh saya kata kalau saya consumer, pengguna biasa, beli tepung sebab saya nak buat kek macam saya cakap tadi. Tapi kalau Gardenia, syarikat Gardenia, dia beli tepung dia beli tepung banyak ke sikit? Banyak. Tapi tepung dia ini bukan untuk dia kata buat kek untuk dia makan sendiri, buat roti untuk dia makan sendiri, tapi dia beli tepung untuk dia proses sebab dia nak jual balik roti tu, betul tak? Betul. Okey, itu je. Okay. Consumers good dengan capital goods ni pula terbahagi lagi kepada dua. Bahagi lagi, suka bahagi-bahagi dia pun. Sekejap nah. Pertama kita durable dan satu lagi non-durable. Apa maksud durable? Apa maksud durable? Jadi pun sama. Satu durable. Satu lagi non-durable. Apa maksud not durable? Durable tu sendiri apa maksud dia? Macam yang boleh kita macam yang kita boleh pakai. Baik, ini memang kita cakap pasal barang-barang yang boleh dipakai. Memang kita dekat goods ni barang-barang yang boleh dipakai, digunakan kan.
Apa maksud durable? Saya bagi tahu terus tak cukup masa. Durable ni kan bahasa ni endure. Putih panggil endure. Endure tu tahan, betul tak? Endure itu tahan. Bila kita tambah bahasa Inggeris, bila kita tambah able kat belakang tu boleh tahan maksudnya kan? Bila kita tambah non kat depan ni maksudnya tak boleh tahan. Kan? Durable ni maksudnya boleh tahan lama. Tahan lama lah senang kata kita bahasa Melayu. Ini boleh tahan lama. Kan? Non-durable maksudnya tak tahan lama. Tak tahan lama. Yang ni pun sama lah. So barang-barang pengguna ni, ada barang-barang pengguna yang tahan lama dan ada barang-barang pengguna yang tidak tahan lama. Barang pengguna yang tahan lama maksudnya apa maksud tahan lama? Macam boleh dipakai sehingga setahun atau 2 tahun. Ya. Contohnya apa yang durable tu? Bagi contoh sikit. Yang boleh tahan lama, yang tahan lama sikit. Barang-barang pengguna yang tahan lama. Macam roti. Apa dia? Roti. Roti kita tak anggap dia sebagai durable. Yang maksud durable ni kan dia tahan bertahun-tahun. Apa dia barang pengguna yang tahan bertahun-tahun? Macam awak tak adalah beli kerap kan. Contohnya handphone. Handphone awak beli setiap tahun ya? Tak. Tak tahulah kalau ada orang kaya kat luar sana setiap bulan tukar handphone kan. Tapi basically handphone kita tak tukar kerap tau. Kalau melainkan terpaksa lah. Okay, so handphone is one example. Car. Kereta. Kereta durable ke non-durable? Durable. Durable. Okay, cars. Lagi apa contoh? Rumah. House. Betul. Lagi? Kalau perabot. Ya. Perabot pun ya. Contohnya macam apa? Almari. Almari, kerusi, meja, apa semua tu kan. Ini adalah barang-barang yang tahan lama. Okay, yang tak tahan lama, yang maksudnya tak tahan lama ni kan adalah yang kita tak tahan lama dah. Tak adalah sampai bertahun-tahun yang kita kena beli kerap. Makanan. Makanan. Betul. Seperti boleh tak? Saya tak tahan lagi toilet ni. Sekejap saya pergi toilet. Okay.
Okay, sorry. Non-durable adalah macam, apa dia contoh bagi? Makanan, minuman. Makanan kan, bread. Okay, gula. Gula kan, sugar. Gula ni produk yang tahan durable ke non-durable? Non-durable. Okay, sugar. Contoh lagi, tadi kita cakap pasal tepung kan, flour. Durable ke non-durable? Non-durable. Non-durable sebab saya tak tahulah kalau ada orang boleh simpan tepung sampai 10 tahun apa semua kan. Memang expired lah kan. Okay, ini adalah contoh-contoh non-durable. Okay, kalau untuk capital good yang digunakan oleh industri pun sama. Kan? Ada yang durable dan ada non-durable. Yang durable, apakah yang dia digunakan oleh industri dan dia bersifat tahan lama. Tapi dia digunakan oleh industri. Contohnya apa? Kereta. Contohnya mungkin syarikat tu ada, yalah okeylah dia ada kereta syarikat kan, ataupun dia ada juga yang ada lori, betul tak? Betul. Okey, katalah syarikat tu contoh kita ambil tadi Gardenia kan, Gardenia. Apa lagi barang-barang yang tahan lama yang dia ada? Nak buat roti, nak buat apa tu? Apakah mesin yang diperlukan? Uli. Mesin yang uli. Mixer tu kan. Mestilah mixer dia pula mestilah mixer yang besar, bukan macam consumer mixer kan. Mixer kalau untuk consumer masuk bawah durable juga kan. Cuma mixer kita kecil, mixer dia besar, industrial size kan mesin mixer tu. Contoh lagi nak buat roti kena ada apa lagi? Kena ada telur. Tak, ini kita cerita pasal durable dulu. Contoh kena ada oven, betul tak? Kena ada oven, nak bakar kat mana, dan oven dia besar lah. So bagi industri, ini adalah dia consumer goods yang durable, yang tahan lama. Yang tahan bertahun-tahun lah mesin-mesin yang digunakan, mesin penguli macam awak cakap tadi, mixer, oven, packaging machine, labeling machine ke apa-apalah machine yang dia ada dekat situ, dia panggil conveyor itu, all this kata machines are all considered durable capital goods. Non-durable contohnya tadi kalau syarikat Gardenia apa dia? Macam nak buat tepung, telur. Betul. Sama juga. Wheat, egg, sugar. Benda ini sama je, cumanya dia digunakan oleh industri yang berbeza. Okey, contoh macam saya cakap tadi kalau macam bakery, kalau saya beli juga kan apa nama ni, mixer dan oven kan. Saya juga beli tepung dengan gula dengan telur apa semua untuk saya buat kek, buat roti apa semua kan. Tapi saya kecil lah saiznya. Kalau untuk syarikat Gardenia, dia beli juga mixer, dia beli juga oven, tapi mixer dia besar, oven dia besar dan dia ada mesin-mesin yang lain. Dia juga beli tepung, telur, gula apa semua kan. Cumanya dia beli dalam kuantiti yang banyak. Lepas tu dia pun buat roti juga. Saya buat roti tapi roti saya sikit je lah. Dia pun buat roti juga. Roti dia banyak dan roti tu bukan untuk dia makan. Saya buat roti untuk saya sendiri consume. Sebab saya consumers dan pengguna. Consume tu maksudnya guna, makan. Saya buat roti untuk saya sendiri consume. Tapi mereka ni, dia buat roti bukan untuk dia consume tapi untuk dia jadikan capital lah, untuk dia jual. Itulah modal dia, itulah harta dia untuk dia jual balik. Itulah dia capital good. Okay. So habis dah lah. Ini lari pula dah. Silap. Kenapa slide ni? Okay. So ini pasal goods. Sekarang ni kita nak cerita pasal services pula. Ni services. Tadi goods, sekarang services. Services pula kan. Kita tulis kat mana?
Services pula pun terbahagi kepada dua. Satu kita panggil commercial services. Satu lagi kita panggil direct services. Okay. Apa maksud commercial? Iklan. Macam promote. Commerce. Commerce itu apa maksud commerce? Business. Business. Pandai awak. So, apakah dia perkhidmatan-perkhidmatan yang untuk generate business, commerce? Promote. Macam dia ada customer service. Okay. Ni dia bahagikan lagi tau. Kejap. Tulis kat sini ke kat mana? Dah penuh lah pula. Sekejap. Macam awak cakap tadi, commerce itu maksudnya business kan? Business kan? Untuk nak buat nak buat business kan? Dagang lah, lebih tepat commerce ni perdagangan kan. Dia kena ada dua elemen. Saya tulis trade and ni semua ada dalam nota. Saya dah letak dah dekat dalam tu kan. Commerce tu maksudnya business. Untuk nak laksanakan business, untuk buat business, kita kena ada trade. Trade tu apa? Perdagangan lah kan. Jual beli. Betul tak? Jual beli. Dan nak ada jual beli ni, jual beli susah juga nak berlaku melainkan dia dibantu oleh benda-benda lain. Yang itu kita nama aids to trade or auxiliary services or ancillary services. Aids tu bantuan. Untuk perdagangan berlaku, untuk jual beli berlaku, dia memerlukan bantuan. Betul tak? Contohnya, contoh sekarang lah kan. Contoh sekarang, saya nak beli barang dekat Lazada. Kan? Saya buyer, seller tu ada kat dalam Lazada lah kan. Ada banyak seller kan dalam Lazada. Saya nak beli barang daripada dia, tapi saya kena ada benda lain yang membantu. Apa dia yang membantu saya? Kejap. Oh. Alah, masuk dah semuanya. Tersengih-sengih. Tak luka. Kena ada bantuan. Bantuan apa? Baru saya boleh beli. Iaitu bantuan banking services kan. Sebab apa? Macam mana saya nak transfer duit? Saya kata saya dah chat dah dengan seller tu. Saya kata saya nak beli ni. Okey, dia pun okey, sesuai. Saya suka design ni, harga pun okey, saya nak beli. Tapi dia cakap kalau awak nak beli kan awak kena transfer duit dekat saya. Betul tak? Betul. Selagi saya tak transfer duit kat dia, berlaku ke jual beli? Berlaku. Tak boleh berlaku lah kan. Tak akan berlaku jual beli melainkan saya transfer duit kat dia. Dan jual beli juga tak akan berlaku kalau dia tak boleh bagi tahu saya confirm dia boleh hantar dekat saya barang tu. Betul tak? Betul. So trade itu adalah jual beli, tapi nak melaksanakan jual beli itu dia memerlukan bantuan. So dalam kes ni saya perlukan bantuan satu pihak ketiga yang boleh tolong untuk transferkan duit saya dekat seller tu. Siapa yang nak tolong transferkan duit? The banker. Ya, bank. So dalam kes ni katalah saya gunakan bank, online banking untuk tolong saya transfer duit dekat dia. Saya dah transfer duit dekat dia, dia pula
dia kena hantar barang tu dekat saya. Katalah seller seller ni dekat Johor, saya duduk dekat Shah Alam. Macam mana dia nak hantar barang tu daripada Johor ke Shah Alam? Macam mana? Siapa pula nak tolong dia hantar barang tu daripada Johor ke Shah Alam? Guna carrier. Courier kan? Courier. Dia guna courier. So dalam kes ni dia pun memerlukan bantuan apa? Memerlukan bantuan satu lagi syarikat lain, pihak ketiga, iaitu syarikat courier services. Iaitu contoh mungkin dia guna JNT kan. Saya guna bank. Transportation lah akhirnya. Transportation, courier and transportation. And transportation tu besar, bawah dia one of the services adalah courier. Transportation tu pengangkutan. Salah satu je adalah kirim barang kan, hantar barang, courier. Boleh jadi juga pengangkutan bukan untuk hantar barang tapi untuk kita lah, for us to commute pergi daripada satu tempat ke satu tempat. So itulah dia bantuan. Itu maksudnya commercial services. Perkhidmatan yang nak membantu proses perdagangan ni, proses bisnes. Boleh jadi apa? Contohnya apa? Macam tadilah kita sebut dah kan, transportation, banking kan. Banking, insurance apa semua. Contohnya kan, kalau orang tu dia, contoh saya tulislah transportation, banking, boleh jadi juga insurance. Kalau saya beli barang yang banyak besar kan, apa garanti saya kata, saya duduk Shah Alam, boleh tak jamin barang tu sampai ke saya dalam keadaan selamat? Siapa yang nak bagi jaminan ni pula, bagi protection? Siapa pula? Kita dah sebut tadi, siapa yang bagi protection? Perkhidmatan protection? Insurance. So seller tu cakap, jangan risau, dia kata jangan risau puan, kami ada insurance. So kalau barang puan sampai dekat puan, tak sampai barang kat puan, nanti kita akan ada insurance akan cover, dia akan bayar ganti rugi. Ataupun mungkin dia akan cakap tak apa puan, kalau barang sampai rosak pun kita akan bayar ganti rugi balik sebab kita ada insurance. Nampak tak? Itu perkhidmatan dia, commercial services. Okay. Direct services adalah apa tak? Perkhidmatan yang dia bukan untuk membantu proses bisnes ni, tapi dia perkhidmatan yang direct. Kejap. Nak ambil charger. Habis pula bateri. Sebab betul-betul tinggal 1%. Nanti kalau habis sayang pula sebab saya tengah record. Contoh direct services ni adalah apa? Perkhidmatan cleaning services. Lagi apa? Yang kata cleaner kan ada sekarang perkhidmatan cleaning services yang dia datang rumah kan. Yang itu bukan untuk buat bisnes kan, tapi kita directly kita dapat rasa perkhidmatan tersebut, betul tak? Ataupun macam spa and salon. Ini adalah perkhidmatan yang directly kita rasa. Dia gunting rambut kita, time tu terus kita rasa nikmat kan. Okay, rambut kita dah pendek. Lagi apa? Perkhidmatan apa? Yang direct services. Directly. Terus kita rasa dia punya perkhidmatan tu. Macam tempat urut. Apa tu kita panggil apa? Urut ni apa kita panggil? Home spa. Massage. Massage, home spa, betul lah tu kan, massage. Okay. Ini adalah contoh-contoh direct services. So ini adalah dua jenis servis. Pertama ada apa? Commercial services. Satu lagi direct services. Tapi macam saya kata, kita ada exception. Exception apa? Saya tulis warna merah, exception. Pengecualian. Perkhidmatan profesional tidak dianggap sebagai tidak termasuk bawah services yang kita maksudkan. Professional services macam apa? Doktor, perkhidmatan doktor, lawyer, perkhidmatan apa lagi? Itulah macam mungkin ada polis tak? Oh. Polis dia masuk bawah
Polis. Bagus juga soalan tu. Nanti saya semak saya semak. Tapi yang pastinya perkhidmatan profesional ini tidak termasuk bawah yang kita maksudkan ni lah. So habislah untuk topik ni. Nanti insyaAllah bukan topik ni subtopik ni baru subtopik, dia ada lagi banyak topik. So untuk ini habis dulu sebab we end here sebab nanti apa nama ni masuk kelas orang lain pula. Tapi nanti recording ni insyaAllah saya akan masukkan dekat YouTube. Dan yang ni pun nanti saya share balik dengan awak. Okay, terima kasih. Ustazah. Ya. Jadi commercial services ni macam untuk online je lah kiranya. Tak juga. Kalau tak online pun, kalau tak online pun, contoh saya pergi beli perabot kan dekat kedai perabot, saya bukan beli online, saya beli kat kedai perabot. Saya nak beli katil, kerusi, meja, almari kan, dia still kena hantar dengan saya, betul tak? Dia nak hantar tu pun mungkin memerlukan bantuan transportation juga. Dan saya sampai kat sana pun mungkin kadang-kadang saya swipe kan, saya tak bayar cash kat dia kan, saya bayar dengan kad. So waktu kad kat sana saya memerlukan terminal bank juga, masih lagi memerlukan bank. Sebab jarang sekarang ni orang yang meniaga dia tak guna, kata langsung tak ada guna account bank apa semua kan. Dia simpan semua duit-duit dia simpan bawah laci, langsung tak ada account, memang tak boleh. Sekarang ni kalau you nak buat business, you kena ada account bank, you kena ada lah. Jadi kiranya kalau macam kita beli perabot dekat kedai tersebut, tapi kita tak boleh bawa balik ke rumah, nak suruh the staff from kedai tu yang bawa balik, tu kiranya commercial services jugalah. Ya, kalau dia provide services tu, sepatutnya dia provide. Tapi mungkin ada syarikat yang kata, we do not provide transportation ataupun courier service. Kita hanya ada pick up je, dia kata. Mungkin ada yang cakap, mungkin dia tak, ada syarikat yang provide services, ada yang tak provide. Tapi macam dalam dunia sekarang, kalau you provide lagi bagus lah kan. Sebab kadang-kadang kan ada, macam saya pun, saya tengok kalau ada yang mungkin ada consumer, ada pengguna yang dia tak suka syarikat yang tak boleh deliver, betul tak? Macam makanan. Biasa tak tengok makanan. Macam contoh kita suka sangat restoran makanan ni. Betul, kita cakap ada buat delivery tak? Kita tanya dia. Tak adalah, kita tak ada buat delivery. Kalau you nak datang makan, you kena datang dekat restoran I. Alah susah lah, I duduk jauh contohnya kan. So dah rugi kat situ. Dia memang boleh. Dia boleh kalau dia tak nak buat delivery. Tapi dia akan, orang kata kekurangan lah dekat situ. Dia akan rugilah sikit. Zaman sekarang ni, zaman sekarang ni kalau you nak maju, you kena provide services ni. Yang banyak saya nampak dari sudut makanan lah. Banyak dahulu kala taklah lah. Bukan semua syarikat restoran yang nak buat delivery. Sebab diorang dah biasa macam orang datang kedai makan kan. Makan. Tapi sejak MCO ni ramai yang terpaksa berubah. Nak tak nak dia pun kena buat delivery services. Nak tak nak dia pun kena ada rider dia sendiri. Kalau dia tak ada rider, dia kena masuk. Dia kena register dalam Grab ke, Panda ke kan. Food Panda yang ada provide delivery services. Kalau tidak, memang orang tak boleh pergi kat kedai dia, itu yang boleh lingkup. So maksudnya nak tak nak, sama sekarang kebanyakannya boleh kena gunalah commercial services ni. Ada soalan lagi? Kalau macam, kalau kita beli barang grocery kan, macam kalau kat Tesco atau Giant kan, kan selalunya kalau kita pergi kedai tu, tempat Tesco tu, macam kalau ada orang nak order barang dari rumah, contoh order grocery dari rumah kan, lepas tu ada staff diorang ni bawa satu troli, lepas tu ambil barang tu, itu dikira sebagai commercial service ke? Ya, commercial services juga. Sekarang diorang panggil apa tau? Personal shopper, betul tak? Personal shopper, itu dipanggil personal shopper. Dulu-dulu kita tak ada benda tu. Tapi sekarang ni kita dah banyak perkhidmatan personal shopper. Yang banyak perkhidmatan ini kan, runner. Dulu-dulu macam tak glamour runner. Tapi runner, personal shopper sekarang dah makin glamour. Contoh macam IKEA kan, ramai yang buat yang buat personally. Maksudnya dia buat part time
time jadi runner, part time jadi personal shopper IKEA. Tahu tak? Kan? Ramai. Kalau macam dekat kondo saya ni kadang-kadang akan ada seorang tu, okey, saya kerja ni tapi saya juga buat part time personal shopper IKEA, dia kata. So siapa-siapa yang nak beli barang IKEA, dia just senaraikan kan, bagilah maklumat dengan detail, saya akan pergi ke IKEA, saya tolong belikan, saya tolong uruskanlah kan, nanti saya terus hantar sampai depan pintu rumah. Itu maksudnya personal shopper. Macam awak cakap Jadi tadi kan. personal shopper tu termasuk lah. Termasuk, ya. Sebenarnya commercial services tu lah. AIDS, dia kategori ni. AIDS tu trade auxiliary services. Jual beli antara saya dengan IKEA takkan boleh berlaku kalau tak ada ni bantuan personal shopper tadi. Sebab mungkin saya tak free kan. Saya ada anak kecil, saya kata kan. Saya susahlah saya nak pergi IKEA kan. Bawa anak-anak saya semua, lagipun MCO ni apa semua kan. So saya gunakan perkhidmatan personal shopper. Barulah berlaku jual beli di antara saya dan IKEA. Dalam masa yang sama saya pun kena bayar jugalah kepada personal shopper tu sebab dia bagi perkhidmatan tersebut. Sama macam saya kena bayar sikitlah kepada bank saya kan. Contohnya bank Islam kan, sebab dia bagi perkhidmatan transfer duit. Saya kena bayar juga ke JNT sebab dia apa? Dia bagi perkhidmatan courier service kan, dia tolong postkan barang saya. So itulah dia. Ada soalan lagi? Ni, Mariam nak jawab. Dia bangun lambat hari ni. Okey, terima kasih. Nanti saya letak recording dengan slide ni apa ni yang whiteboard nanti saya bagi lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Sorry lambat sikit. Tak apa. Waalaikumsalam. Salam tu. Bye-bye. 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 Pandai dia.